Selamat pagi kepada semua. Saya Prirasri Nandakumar dari kelas 2 PISMP Sains 2 dengan ahli kumpulan saya, Chong Chia Ching, Jasmine Hirochi, Liu Chensi dan Ti Jun Hong ingin mempersembahkan showcase KPPB. Baiklah, saya akan meneruskan dengan pengenalan showcase. Dua kursus yang kami pelajari dalam 2 PISMP yang terlibat dalam showcase ini ialah Seni dalam Pendidikan SCE 3052 dan Murid dan Pembelajaran EDUP 3033. Tugasan dalam SCE 3052 menghendaki kami memilih topik dalam sukatan pelajaran sains sekolah rendah dan kemudian menghasilkan kit persembahan yang mengintegrasikan seni visual, muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kit yang telah dihasilkan harus dapat membantu mengatasi perbezaan individu pelajar. Selain itu, kami juga perlu membentuk sekumpulan 3 orang untuk mempersembahkan kit yang telah kami hasilkan dalam sesi 30 minit semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif penugasan adalah penerapan seni dalam pendidikan dan juga membantu merangsang diri kanak-kanak melalui alat persembahan. Tugasan dalam EDUP 3033 menghendaki kami membentangkan rancangan aktiviti semasa proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan strategi pengajaran pada masa kini untuk mendorong pelajar mempraktikkan kecerdasan emosi mereka dan juga pengurusan emosi. Selain itu, melalui persembahan video, kami diminta untuk menggunakan kit persembahan kami yang telah kami hasilkan dalam perancangan aktiviti semasa proses pengajaran dan pembelajaran lalu mengadaptasi dengan norma pandemik. Dengan ini, jelaslah bahawa kedua-dua subjek ini saling berkaitan. Untuk showcase ini, kami telah memilih kit persembahan yang terbaik antara kami. Dengan ini, rakan saya akan meneruskan dengan pengenalan tentang kit. Terima kasih. Nama saya Chong Chia Ching dan seterusnya saya akan membentangkan tentang pengenalan kits kami. Pertama sekali, pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan dikehendaki dibahagi dengan sistematik. Sebagai contoh, setiap kumpulan mempunyai pelajar yang bagus, sederhana dan lemah. Dan setiap kumpulan mendapat bentuk asas yang ditunjuk di gambar tersebut. Seterusnya, guru akan meminta murid menggunakan bentuk asas untuk bergabung serta menjadi objek. Dan guru akan demonstrasi dan memberikan panduan untuk membantu murid-murid. Dan akhirnya, pelajar mempersembahkan objek atau struktur 2D mereka dengan memberitahu apa strukturnya serta menyebut bentuk asas yang mereka gunakan untuk membuat objek tersebut. Dan gambar yang di bawah merupakan contoh-contoh objek. Dan melalui kits ini, pelajar dapat menjaga dan meningkatkan EQ. Pertama sekali, kit ini merupakan aktiviti kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai pelajar yang baik, sederhana dan lemah. Jadi, pelajar yang bagus akan membantu pelajar yang lemah untuk bersama-sama menyiapkan tugasan ini. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan keyakinan diri, iaitu kesedaran diri, dan dapat memotivasikan mereka untuk selalu berjubah walaupun susah. Dan akhirnya dapat meningkatkan EQ mereka. Dan seterusnya, melalui aktiviti ini, kemungkinan yang tinggi akan berlaku konflik. Dan melalui konflik ini, murid akan belajar cara mengawal emosi sendiri dan cara berkomunikasi efektif. Salam sejahtera, nama saya Liu Chensi. Seterusnya merupakan kaedah dan teknik pengajaran yang digunakan dalam penyediaan kit. Yang pertama ialah belajar sambil bermain. Dan alam kanak-kanak tidak dapat dipisahkan daripada bermain dan berbagai perkara dapat dipelajari oleh kanak-kanak melalui permainan yang direka sendiri
atau berkongsi bersama. Dan bermain merupakan satu laluan yang membolehkan mereka belajar dan mengenali persekitaran atau dunianya melalui penerokaan, simulasi, lakonan proses cubajaya dan manipulasi alatan. Suasana yang tidak begitu formal, menyeronokkan, bebas dan selamat, membolehkan murid melahirkan perasaan meroka serta mencuba dan meningkatkan kemahiran. Dan kepentingan KIT bagi perkembangan sosial emosi kanak-kanak. KIT yang disediakan merupakan permainan kumpulan dan sosial. Dan kanak-kanak dapat belajar berinteraksi dengan orang lain secara positif, belajar menghormati hak orang lain, mengambil giliran, berkongsi alatan, serta melayani keperluan orang lain. Seterusnya ialah demonstrasi. Demonstrasi merupakan satu cara untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Dan terdapat komunikasi lisan yang langsung tentang sesuatu maklumat daripada guru kepada murid semasa demonstrasi. Dan demonstrasi juga membolehkan murid melihat perkara sebenar dan melihat caranya berfungsi. Oleh itu, penguasaan konsep dan prinsip akan menjadi lebih mudah apabila murid melibatkan diri dalam aktiviti selepas demonstrasi guru. Dan bagi demonstrasi yang berkesan, guru harus merancang objektif dan kandungan demonstrasi dengan teliti. Dan penerangan yang jelas tentang tujuan demonstrasi dan bahan dan redas yang disediakan perlu disediakan sebelum demonstrasi dan percubaan dilakukan supaya dapat memastikan kelicikan pelaksanaan demonstrasi. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang konsep 6C dalam pendidikan, yang dimana konsep yang perlu diterapkan dalam diri murid oleh guru abad ke-21. Oke, yang pertama adalah komunikasi. Dalam bahasa Inggeris adalah communications, dan kemahiran komunikasi ini adalah untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang jelas, ringkas dan bermakna melalui berbagai media. Dan ia sebenarnya memerlukan pendengaran yang teliti sebelum mengartikulasi pemikiran seseorang. Dan komunikasi ini sebenarnya amat penting dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat, interaksi antara dua pihak, serta dan tujuannya dalam pendidikan adalah untuk memberi satu maklumat, petunjuk, dan akhirnya adalah untuk memotivasi dan meyakinkan anak murid kita. Oke, yang kedua adalah kolaborasi. Dalam bahasa Inggris adalah collaborations. Kolaborasi ini adalah kemahiran menggunakan keberbagai kepribadian, bakat dan pengetahuan dengan cara untuk menghasilkan satu hasil yang maksimum. Dan kolaborasi ini dia sentiasa melibatkan kerjasama beberapa individu dalam satu kumpulan supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dan dia mempunyai nilai yang lebih besar daripada jumlah nilai setiap hasil individu. Dan antaranya tujuan utama dalam kolaborasi ini adalah untuk melahirkan kepercayaan yang agak tinggi antara ahli-ahli yang terlibat dalam satu kumpulan. Okey, dan ketiga adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis dalam bahasa Inggeris adalah critical thinking. Dan pemikiran kritis ini adalah satu proses menyaring, menganalisis dan mempersoalkan maklumat kandungan yang terdapat dalam berbagai media dan kemudiannya mensintesiskannya dalam bentuk yang akan menawarkan nilai kepada seseorang. Dan pemikiran kritis ini amat penting kerana dia dapat membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara berkesan serta menyesuaikan diri dalam keadaan persekitaran yang berbeza. Dan akhirnya adalah untuk membolehkan pelajar kita memahami isi kandungan yang akan disajikan dan seterusnya akan menerapkannya dalam kehidupan seharian mereka. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan sekalian.
Saya Jasmine Hirochi dan sekarang saya akan terus menjelaskan tentang konsep 6C dalam pendidikan. Konsep 6C dalam pendidikan yang akan saya jelaskan ialah konsep kewarganegaraan di mana ia penting kepada murid untuk berfikir seperti warga global. Dengan konsep kewarganegaraan, murid-murid dapat mengingati isu-isu global berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan pandangan dunia yang pelbagai. Dengan minat serta keupayaan yang tulen mereka, murid-murid dapat menyelesaikan masalah dunia nyata yang rumit dan kompleks yang mampu memberi kesan kepada kemampanan manusia dan alam sekitar. Seterusnya, konsep perwatakan, iaitu satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Dengan perwatakan yang positif, seorang murid dapat tabah dalam meneruskan kelangsungan hidupnya dengan menggunakan ilmu atau kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masalahnya. Dan akhirnya ialah pemikiran kreatif, iaitu pemikiran kreatif penting kepada murid untuk mereka cekap dalam menggunakan minda untuk menghasilkan idea baru, asli, luar biasa, pelbagai dan bernilai. Seterusnya ialah learning intention dan success criteria. Kumpulan kami telah berjaya mencapai learning intention kumpulan kami, iaitu kami telah berjaya belajar mempersembahkan kits yang akan digunakan dalam aktiviti PDP, berjaya menggabungkan persembahan kits dengan kemajuan dalam pengurusan emosi pelajar dan juga berjaya memahami konsep 6C dalam pendidikan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.